Tahun ini arus modernasi menderaskan lagi pembangunan negara. Pelbagai projek sosio-ekonomi dijalankan dengan begitu rancak. Namun secara tidak sedar, alam sekitar semakin terjejas. Kita sebenarnya tersepit antara mundur ataupun ingin menjadi sebuah negara maju dengan alam sekitar yang perlu dipelihara. Bak kata peribahasa, di tengah mati mak, di luar mati bapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para penonton sekalian. Saya Profesor Muhammad Akil Darwish mengucapkan selamat datang kepada semua para pendengar yang setia bersama kami dari Seri Pentas Putrajaya ini. Sempena kempen Sayangi Bumi Kita yang sedang berlangsung di seluruh negara ini, Akademi Dalam Malaysia mengambil kesempatan untuk bersama-sama membantu kerajaan memberi kesedaran kepada orang ramai tentang kepentingan alam ini kepada kita. Oleh itu, bagi membincangkan kupasan buku berkenaan alam sekitar dengan lebih spesifik dan bermaklumat lagi, pihak menganjur telah menjemput 3 orang tokoh yang terlibat secara langsung dengan alam sekitar di negara kita, iaitu di sebelah kanan saya, tidak lain tidak bukan Datuk Lutfi Zaidan, iaitu Pengarah Jabatan Alam Sekitar Malaysia. Apa khabar Datuk? Sihat ya? Sebelah kiri saya pula Dr. Suwaibah, seorang aktivitis pencinta alam yang sangat dikenali dan sangat aktif di peringkat antarabangsa, dan kini beliau bertugas sebagai pensyarah kanan di Jabatan Pembangunan Alam Sekitar Universiti Sains Malaysia. Selamat datang Doktor ke Seri Pentas Putrajaya. Dan di hujung sana pula, yang sungguh cantik bergaya, Datuk Puteri Amni Kaisara, Setiausaha Kerja bagi Kementerian Sains dan Alam Sekitar Wilayah Persekutuan Putrajaya. Sentiasa tersenyum ceria ya Datuk. Selamat datang saya ucapkan kepada semua pendengar kita pada hari ini. Pada semua, kita tak nak buang masa, kita akan mengupas terlebih dahulu tentang sebuah buku siri alam sekitar yang bertajuk Pencemaran Alam Sekitar. Oleh itu, kita menjemput Dr. Suwaibah untuk menjelaskan dengan lebih terperinci tentang buku ini. Silakan Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Akil, rakan ahli panel yang saya hormati dan para penonton Akademi Nilam Siri 8 sekalian. Sebelum saya bincangkan tentang buku ini, saya rasa lebih baik saya terangkan terlebih dahulu apakah maksud pencemaran. Pencemaran alam sekitar membawa maksud perbuatan yang mencemarkan alam sekitar dengan unsur-unsur yang kotor. Maka sesuatu yang pada asalnya bersih dan dapat digunakan dengan baik dan selamat telah menjadi kotor dan mendatangkan mudarat apabila digunakan. Itulah pencemaran. Saya sambung pula dengan kupasan tentang buku ini pula. Buku siri alam sekitar yang bertajuk Pencemaran Alam Sekitar ini telah disusun dan ditulis oleh rakan baik saya sendiri, iaitu Dr. Norazli Osman, seorang pensyarah di Universiti Teknologi Malaysia yang telah banyak membuat penyelidikan tentang alam sekitar. Buku ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2016 dan mengandungi 19 halaman. Para penonton sekalian, buku ini merupakan sebuah buku bukan fiksyen dalam kategori sains kemasyarakatan dan mempunyai kod Dewi 363.7. Buku yang ditulis dengan tulisan bahasa Melayu ini tidak tebal dan memang sengaja dihasilkan sebegini dengan tujuan mahu meningkatkan kesedaran masyarakat mahupun para pembaca, khususnya kanak-kanak, tentang kepentingan alam sekitar kepada kita semua. Suka saya nyatakan, gaya dan laras bahasa yang digunakan oleh penulis sangat mudah difahami dan dalam isi kandungan adalah sangat tersusun, bermula dari isu alam sekitar yang tercemar, jenis-jenis pencemaran serta langkah pencegahan, seterusnya membawa kita kepada cara-cara memelihara alam sekitar. Saya dapat lihat buku ini dihasilkan dengan penuh teliti dengan mengumpul maklumat-maklumat penting tentang alam sekitar kepada kita semua. Sekian dari saya. Jadi, Profesor Akil, jangan lupa untuk beli buku ini ya. Terima kasih.
Terima kasih Dr. Suhaibah atas penerangan dan kupasan yang sungguh menarik tentang buku itu tadi. Saya akan pastikan saya memiliki dan baca buku ini selepas ini. InsyaAllah, saya kira buku ini pasti syarat dengan nilai dan pengajaran yang mahu dibawa kepada masyarakat kerana isi kandungannya adalah fakta yang harus digalas oleh kita semua. Dan apa yang perlu kita hadapi sekarang adalah cabaran untuk terus memelihara alam sekitar ini. Jadi, saya ingin mempersilakan panel kita yang seterusnya iaitu Datuk Nur Zidan untuk membincangkan nilai dan pengajaran yang dibawa oleh buku ini kepada kita semua. Dipersilakan. Terima kasih Prof selaku moderator kita pada hari ini dan juga rakan panel sekalian serta para pendengar sekalian. Saya nak berpantunlah sedikit, boleh ya? Petang-petang makan bidara, apa khabar semua? Alhamdulillah, baik-baik ya semuanya. Jadi, saya nak mengupas tentang nilai pengetahuan dan pengajaran yang boleh kita peroleh melalui buku ini. Pertama sekali adalah nilai prihatin dan peka dengan alam sekitar. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mestilah prihatin, peka, sakna dan peduli dengan alam sekitar dan isu-isu alam sekitar yang berlaku. Kerana ianya sangat penting memandangkan kita masih perlu meneruskan kehidupan atas muka bumi ini dengan alam sekitar yang sejahtera. Jika kita membiarkan pencemaran berlaku, bersifat tidak kisah dengan masalah pencemaran yang terjadi. Contohnya seperti pencemaran sungai yang berlaku di Sungai Pinang, Pulau Pinang pada bulan April 2022 yang lepas. Jelas menunjukkan bahawa masyarakat di situ sering membuang sampah dan tiada pula tindakan agresif dan proaktif dari penguat kuasa. Cuba bayangkan, 1 tan sampah telah dikutip oleh Sahabat Alam Malaysia SAM pada setiap hari bagi memelihara Sungai Pinang tersebut dari tercemar. Ini menunjukkan sifat tidak peka masyarakat di situ. Sangat mengecewakan. Hasilnya bau semakin busuk, ikan di dalam sungai mati, air sungai tidak dapat mengalir ke dalam laut. Maknanya ekosistem telah terganggu. Dan saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Sahabat Alam Malaysia, sebuah pertubuhan badan bukan kerajaan iaitu NGO yang sangat prihatin dan peka yang telah bertindak pantas membersihkan Sungai Pinang ini. Inilah yang patut kita contohi. Tahniah saya ucapkan. Nilai kedua ialah tanggungjawab. Tuan-tuan dan puan-puan, sifat tanggungjawab terhadap alam sekitar ini nampak sangat mudah. Tetapi realitinya amatlah sukar untuk kita pupuk dalam diri semua masyarakat kita. Realiti ini amatlah menyedihkan. Jadi saya percaya kita semua pasti dapat memupuk nilai kepekaan dan tanggungjawab ini ke dalam diri semua rakyat Malaysia melalui kempen yang berterusan, pendidikan yang menyeluruh dan pelbagai cara yang akan menjadikan masyarakat kita lebih bertanggungjawab terhadap alam sekitar ini. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Datuk. Nampaknya sikap perhatian dan tanggungjawab ini memang sangat-sangat perlu didedahkan dan dididik sejak dari awal. Sesuai dengan kata pepatah Datuk, melentur buluh beli rumahnya. Para penonton sekalian, bagi mengupas dengan lebih lagi berkaitan buku ini, saya mempersilakan Datuk Puteri Amni Kaisara untuk memperincikan lagi tentang kelebihan buku ini dan kesan pencemaran kepada kita semua. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Para penonton sekalian, buku ini memang sangat menarik dan banyak informasi tentang kita semua. Kerana apa?
Ini kerana buku ini memberi gambaran dan menerangkan secara jelas tentang alam sekitar dengan berkesan. Buku ini bukan sahaja menghuraikan tentang jenis-jenis pencemaran. Ia turut memberikan gambaran berwarna yang sangat jelas tentang pencemaran tersebut. Laras bahasa yang digunakan juga sangat mudah dan jawapan serta penjelasan didatangkan selepas penulis memberikan persoalan kepada para pembaca. Tuan-tuan dan puan-puan yang budiman sekalian, teknik penyoalan yang digunakan dalam penulisan buku ini akan membuatkan kita tertanya-tanya sendiri dan secara terus akan memikirkan jawapan kepada persoalan yang diberikan. Semua isu pencemaran seperti pencemaran air, udara, sistem pepejal dan bunyi dinyatakan secara ringkas dan padat supaya ianya mudah difahami oleh generasi muda khususnya. Selain itu, buku ini banyak memberikan penerangan yang lebih tentang keburukan setiap jenis pencemaran yang ada seperti pencemaran bunyi yang mana sebenarnya akan memberi kesan seperti gangguan tidur, gangguan emosi, gangguan komunikasi dan gangguan risiko pekak. Huraian ringkas dan padat disampaikan dengan menghitamkan isi-isi penting tersebut supaya kita lebih ingat dan terkesan dengan fakta yang ingin dibawa. Tuan-tuan dan puan-puan, buku ini mampu meningkatkan kesedaran diri kita tentang pentingnya untuk kita memelihara dan mencintai alam sekitar. Kita harus memandang serius isu bumi kian tercemar yang dipaparkan dalam surat khabar harian Kosmo pada 23 Mei 2022 baru-baru ini yang ada melaporkan bahawa mencegah pencemaran udara seluruh dunia kini berada pada tahap yang tidak sihat atau berbahaya bagi tahun 2021. Laporan ini dikeluarkan oleh IQL, sebuah syarikat yang mengesan kualiti udara pada peringkat global. Jadi, buku pencemaran alam sekitar ada mengupas tentang isu pencemaran udara ini yang mana udara adalah satu anugerah Tuhan. Kita tidak boleh dipisahkan dengan udara. Jadi, sebagai pelajar maupun masyarakat, sudah semestinya menjadi tanggungjawab kita untuk menjaga kualiti udara dengan mencontohi negara-negara seperti Skandinavia, Australia, Kanada, Jepun dan Britain yang disenaraikan antara negara terbaik bagi kualiti udara ini. Bagaimanakah pula dengan kesan pencemaran alam sekitar yang lain, tuan-tuan dan puan-puan? Jadi, fikir-fikirkanlah. Apakah tanggungjawab kita dalam memelihara alam sekitar ini? Itu saja pendapat saya, saudara pengerusi. Terima kasih. Terima kasih, Datuk. Demikianlah pandangan daripada panel jemputan kita pada kali ini. Semoga segala maklumat yang diperoleh dari majlis ilmu ini memberi banyak kesedaran kepada kita. Dapat saya simpulkan di sini ialah pencemaran sebenarnya hasil kerja tangan-tangan rakus sebahagian daripada kita. Wajarnya kita sedapkan bumi ini sahajalah tempat tinggal kita. Oleh itu, sama-sama kita jaga dan pulihkan semula keindahan alam sekitar kita.